أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا يا الله حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Di hari ini muka surat 315. 315. Itu siapa nak baca ni? Pembaca pilihan kita Cik Puan Faizah ada, Cik Rawizah ada, siapa-siapa. Pak Izzah lah, Pak Izzah baca ni, Kak Izzah kabra. Okey. Kak Izzah lah. Dia gabra, dia tak jumpa ikon, tak jumpa dia gabra ni. Faizah seorang yang tenang. Tafaddali ya Faizah. Syukran. Okeylah, kalau tak ada orang tak payah buang masa berjalan. Kita mulakan sekarang. Muka surat 315 bab yang ke-33, bawah tajuk kegiatan tentera diteruskan. Ni maknanya kita ni berada di dalam tahun ke-6 Hijrah. Sekarang. Ni dalam muka surat apa? Bab 33. Tahun ke-6. Tahun ke-6 Hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kegiatan tentera diteruskan. Salam bin Abi al-Huqaiq atau Abu Rafiq ialah seorang Yahudi yang kejam dan dialah satu-satunya kalangan musuh Islam yang menghimpun tentera bersekutu serta menawar harta benda serta bekalan dengan banyak untuk tujuan jahat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai orang Islam menyelesaikan urusan mereka dengan Bani Quraidah wa al-Khazraj, musuh al-Aus, memohon izin Nabi sallallahu alaihi wasallam agar penjenayah itu dibunuh sebagai mengimbang tindakan al-Aus yang membunuh seorang penjenayah Yahudi, Ka'ab bin al-Ashraf. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi izin dengan syarat tiada wanita dan kanak-kanak dibunuh. Sekumpulan 5 orang dengan Abdullah bin Abdullah bin Atiq sebagai ketua keluar menuju ke Khaybar di mana Abu Rafiq sedang berkubu. Ketika mendekati tempat itu, Abdullah menyeru orangnya tinggal di belakang dan dia sendiri dengan menyamar terus menuju ke kota Yahudi pura-pura datang mengganti tugas. Apabila mendekati pintu besar, dia dipanggil masuk oleh pengawal pintu kerana menyangkakan dia ialah orang mereka. Abdullah masuk sambil terhendap-hendap lalu membuka pintu bilik salam. Malam itu sangat gelap. Justru dia berjaya masuk ke bilik lalu membunuhnya. Dalam perjalanan menyelamatkan diri untuk pulang, kakinya terpatah. Dia membalutnya dengan kain pembalut sambil bersembunyi sehingga hari siang dan ketika itu kematian Salam diumumkan secara resmi.
Sebaik sahaja mendengar berita baik, lantas dia kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar ceritanya, dan kemudian baginda menyuruh Abdullah meluruskan kakinya. Baginda menyapu pada bahagian patah dan cedera itu sembuh ketika itu juga. Mujizat. Dalam satu versi lain mengatakan bahawa kumpulan 5 orang itu turut serta membunuh musuh Islam. Peristiwa ini berlaku dalam bulan Zulkaidah atau Zulhijjah tahun ke-5 Hijrah. Akhir tahun ke-5 Hijrah. Yang peristiwa tadi itu dia panggil apa? Dia panggil apa ni? Apa ni? Perutusan Abdullah bin Atiq. Tadi ada sebut Atiq kan tadi? Tik Pak. Atiq. Di akhir tahun ke-5 Hijrah. Akhir tahun. Ni akan datang ni baru masuk ke tahun ke-6 Hijrah. Yang itu berlaku pada akhir tahun ke-5 Hijrah. Itu pada Zulkaidah atau bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Zulkaidah ataupun Zulhijjah. Okay, Ustazah. Selepas tamat peperangan dengan pasukan bersekutu dan Quraizah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula mengirim pasukan tentera untuk menumpas puak-puak pemberontak yang agresif di tanah Arab supaya mereka berdamai dengan negara Islam yang baru muncul. Satu platoon 30 orang Islam di bawah pimpinan Muhammad bin Salamah dikirim sebagai misi ketenteraan ke penempatan nasab Bani Bakar dalam bulan Muharram tahun ke-6 Hijrah. Mereka start tahun ke-6. Start tahun ke-6. Dah bermula Okey. Mereka menyerang dan mengucar kacir puak itu sehingga lari bertempiaran. Banyak harta rampasan dibawa pulang bersama, termasuk seorang pengganas kafir, Tumamah bin Utal Al-Hanafi, iaitu ketua Bani Hanifah yang pernah diarahkan Musailamah, terkenal sebagai pembohong, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengikatnya pada sebatang tiang di Masjid Nabawi. Menjawab soalan yang dikemukakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tumamah berkata, kalau anda hendak membunuh seseorang, maka anda hendaklah memilih salah seorang daripada keturunan bangsawan. Kalau anda ingin berbudi, serahkan sahaja kepada dermawan, dan kalau ingin mendapatkan wang, minta kepada seseorang yang murah hati. Dia mengulangi sebanyak 3 kali di tempat yang berlainan. Pada kali ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dia dibebaskan. Sebaik sahaja dibebaskan, dia membersihkan badannya dan kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Islam dan berkata, tiada wajah yang paling dahsyat bagiku melainkan wajahmu, tetapi kini ia amat dekati di hatiku. Tiada agama yang amat meloyakan melainkan agamamu, tetapi kini ia begitu rapat ke hatiku. Sekarang aku nak mengerjakan umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perkenan dan menyuruh dia meneruskan niatnya. Setibanya di Makkah, orang Quraisy menuduhnya murtad. Dia menafikan dan menegaskan bahawa dia sudah memeluk Islam. Kemudian bersumpah bahawa mereka tidak akan mendapat bekalan bijirin dari Yamama, satu daerah di sekitar Mekah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kebenaran. Sebenarnya dia menyekat bekalan dikirimkan ke Makkah sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk campur atas rayuan penduduk Makkah. Ini
Ini bukan ghazwah, ini sariyah, yakni Syariah. perutusan je. Nabi hantar ni kan, yang diketuai oleh siapa tadi? Diketuai oleh Muhammad siapa? bin Salamah. Muhammad bin Salamah. Ada dalam setengah buku dia panggil Maslamah. Oh. Ini Salamah. Ada setengah buku dia sebut Maslamah. Ini Sariyah maknanya peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi, hanya dihantar wakil. Itu berlaku pada bulan Muharram, awal tahun yang ke-6 Hijrah. Jadi saya dah sebut dah itu, mana dalam tahun Hijrah yang ke-6 ni banyak sekali berlaku sariyah, sampai 13 sariyah dan 2 saja ghazwah. Maknanya ghazwah tu perangan yang dihadiri oleh Nabi. 2 saja. Yang lain tu sariyah. Akan kita baca lagi ni sariyah sampailah sekejap lagi ghazwah Bani Libyan ni. Ni yang Nabi ikut serta yang ni. Dengan apa setiap ghazwah yang Nabi ikut serta. 2 aja ghazwah. Okey. Teruskanlah. Okey. Yang pertama, menyerang Bani Libyan. Bani Libyan telah berlaku kejam terhadap 10 orang sahabat Nabi serta penggantung mereka. Penempatan mereka terletak di pendalaman Hijaz di sempadan Makkah, memandangkan dendam kesumat yang mendalam di antara orang Islam di satu pihak, Quraisy dan puak-puak Arab lain di pihak lain, maka Nabi SAW merasai tidak wajar untuk menyusup masuk dan menghampiri musuh utama Quraisy. Bagaimanapun, apabila kuasa pasukan bersekutu tersungkur dan mulai lemah bagi mengimbang kuasa yang tidak lagi memihak kepada mereka, Rasulullah SAW menyambar kesempatan itu dan mengambil keputusan bahawa sudah sampai masanya untuk membalas kekejaman Bani Libyan. Baginda mengetuai 200 orang pejuang Islam pada bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijrah dan keluar melalui arah yang mengelirukan menuju ke Syam. Tetapi tidak lama kemudian menukar arah ke Batn Qoran. GHA ke Batn Qoran. Batn Qoran. Batn Qoran. Batn Qoran. Sabdu atas ro. Bak dua arti sabdu lain. Satu tempat terdidik para sahabatnya serta memohon doa ke hadrat Allah untuk merahmati mereka. Berita gerakan Islam sampai ke telinga Bani Libyan yang segera melarikan diri ke puncak gunung berdekatan yang agak sukar didatangi musuh. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah SAW mengirim 10 orang berkuda ke tempat bernama Qurra al-Ghamim, berhampiran penempatan Quraisy dengan tujuan untuk memastikan secara tidak langsung kekuatan tentera mereka. Pertempuran kecil ini berlaku selama 14 hari dan selepas itu baginda pulang ke Madinah. Hanya berlaku pertempuran kecil aja lah. Ini Walaupun Nabi ada bersama ghazwah ni. Nabi ada bersama dalam ghazwah. Cuma berlaku pertempuran kecil saja. Sebab dia orang lari, dulu lari bila tahu kata ni tentera Islam nak serang ni, dia lari naik ke gunung, puncak gunung. Yang kedua, ekspedisi dan perwakilan diteruskan. Pertama,
Satu platoon diketuai Ukasha bin Al-Mihsan dihantar ke satu tempat bernama Al-Ghamir, penempatan Bani Asad dalam tahun ke-6 Hijrah. Musuh segera melarikan diri dan meninggalkan 200 ekor unta dan dibawa pulang ke Madinah. Banyak tu. Yang kedua, satu platoon diketuai Muhammad bin Maslamah keluar menuju penempatan Bani Ta'labah di Dil Qosa. Tetapi seramai 100 orang musuh menyerang hendak dan membunuh kesemua kecuali Muhammad bin Maslamah mengalami kecederaan dan dapat melepaskan diri. Yang ketiga, Ini sama ke Salamah dengan Maslamah ni tadi? Maslamah tadi. Sama. Muhammad Tadi bin Maslamah. Salamah. Rasa dia lah Maslamah ni. Hijrah ni dia tertinggal MA. Oh, Maslamah. agak yang mula tadi Maslamah. 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 Dia tak habaq pula berapa platoon tu kan ramai dibunuh semua tu. Bunuh semua. Berapa orang? Satu je tinggal. Kecuali yang Muhammad itulah. Tapi berapa orang dalam platoon tu tak tahu saya. Ada nanti. Oh ada. Tinggal Tentera Muhammad Muslimin tadi. ada 30 tentera berkuda. 30 penunggang kuda. Itu je. Dia bak. Oh, berkuda saja ya. Okey, yang ketiga, sebagai tindakan balas ke atas Bani Ta'labah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengetuai seramai 40 orang di arah menyerang Dil Qosa. Mereka bergerak pada malam hari dan membuat serangan mengejut pada pagi esoknya. Musuh lari ke Gunung Ganang kecuali seorang sahaja yang cedera dan kemudiannya memeluk Islam. Banyak harta rampasan diperolehi dalam peristiwa itu. Yang keempat, satu platoon diketuai Zaid bin Harithah dihantar ke Al-Jumum, penempatan Bani Salim. Dalam tahun yang sama, seorang wanita dari Bani Muzaina menunjuk jalan ke arah khemah musuh. Di situ, orang Islam berjaya menawan beberapa orang musuh dan merampas banyak harta. Selepas itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membebaskan wanita mereka serta mengahwinkan salah seorang mereka dengan pengikut baginda. Tapi dia bukan kahwin dengan perempuan tu kan? Tak. Kawan dia. Salah seorang. Yang kelima, dalam bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijrah, Zaid bin Harithah mengetuai seramai 170 pasukan berkuda keluar menuju ke Al-Ais untuk memintas sebuah kafilah Quraisy yang diketuai oleh Abu Al-As, seorang keluarga baginda, dan berjaya merampas unta mereka. Abu Al-As dapat menyelamatkan diri dan berlindung di rumah Zainab. Isterinya juga anak perempuan baginda. Dia merayu kepada isterinya supaya memohon kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengembalikan hartanya. Baginda bersetuju tanpa sebarang paksaan. Juga dipersetujui orang lain, maka harta dikembalikan segera kepadanya. Abu Al-As pulang ke Makkah dan memberi semula harta kepada mereka yang berhak. Terus memeluk Islam serta berhijrah ke Madinah di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengahwinkannya semula dengan Zainab. Setelah 3,5 tahun perkahwinan mereka yang pertama, ayat berhubung dengan larangan perkahwinan di antara wanita Islam dengan kafir belum lagi diturunkan. Tu diangkat balik semula tu. Maksudnya sebelum tu siapa kedudukan Zainab? Masih Islam sedangkan suaminya belum Islam. Isteri kepada tu lah. Yalah. Tapi sebab ayat-ayat tu tak turun lagi ayat yang memerintah supaya tak boleh Islam dengan bukan Islam kahwin tak boleh. Masa tu
tak kisah lagi. Boleh kahwin. Mana bila turun ayat tu yang Rasulullah angkat balik sekolah tu. Kahwinan tu. Okey. Dalam bulan Jamadil Akhir tahun yang sama, Zaid mengetuai 15 orang menyerang Bani Ta'labah dan menawan 20 ekor unta. Tetapi penduduk di situ lari menyelamatkan diri. Yang ketujuh, bulan Rejab pada tahun yang sama, Zaid mengetuai 12 orang keluar menuju ke satu tempat bernama Wadi Al-Qura untuk meninjau pergerakan musuh. Penduduk di situ menyerang pasukan Islam, membunuh 9 daripada mereka, sementara selainnya dapat melarikan diri termasuk Zaid bin Harithah. Yang ke-8, pelanggaran ke atas Al-Qab. Al-Qab. Qab. Macam mana nak Ustazah ni? Yogurt. Al-Qab. Khab. Khobata. Khobat. Khobata. Khab. Al-Khab. Khobata. Al-Khobata. Khob. Khob. Khobata. Khob. Betul kan Ustazah kalau salah? Khabta. Pelanggaran ke atas Al-Qabd iaitu yogurt cair berlaku dalam tahun ke-8 Hijrah iaitu sebelum perjanjian Al-Hudaibiyah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengetuai seramai 300 orang berkuda untuk memerhati sebuah kafilah kepunyaan Quraisy. Bekalan yang mereka bawa tidak mencukupi, maka mereka mengalami kebuluran dan hanya dengan meminum khab. Dan disitulah mereka mendapat gelaran tentera Al-Qab. Orang mereka menyembelih 9 ekor unta sebanyak 3 kali dan 3 ekor pada setiap misi yang berlainan. Abu Ubaidah, pemimpin kempen, melarang melakukan penyembelihan, tetapi laut amat pemurah dan mereka mendapat tangkapan ikan al-ambar, iaitu ikan paus yang kaya dengan lemak dan dapatlah bertahan selama setengah bulan. Apabila kembali ke Makkah, mereka menceritakan kepada Nabi SAW, lalu baginda mengulas bahawa itu adalah rezeki yang datang daripada Allah dan mengajak mereka bersama menikmati isi ikan itu. Tarikh kempen ini ialah sebelum persetiaan Al-Hudaibiyah kerana selepas ini orang Islam tidak lagi memintas kafilah Quraisy. Sebab dalam tahun 6 Hijrah ni yang saya sebut tadi banyak berlaku Sariyah tu kan, banyak berlaku Sariyah. Sariyah daripada bulan Muharram tu. Muharram Sariyah Muhammad bin Maslamah. Dan bulan Safar perang Bani Lahyan, itu ghazwah lah yang Nabi ikut serta. Itu bulan Rabiul Awal. Sariyah Ukaisyah bin Mihsan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sariyah Muhammad bin Maslamah tu yang tadi disebut kali kedua tadi. Kemudian Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Lagi berlaku Sariyah Abu Ubaidah Al-Jarrah yang Pak Izzah sebut tadi tu pada Jamadil Akhir. Nah, antara Rabiul Akhir dengan Jamadil Awal ada 2 Sariyah, Sariyah Zaid bin Harithah. Kemudian antara Jamadil Awal dengan Jamadil Akhir, Sariyah Zaid bin Harithah. Jamadil Akhir, Rejab. Rejab, antara Rejab Sya'ban, Sariyah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah lagi. Jamadil Akhir lagi, Sariyah Zaid bin Harithah lagi. Sariyah Zaid bin Harithah 2 kali. Kemudian bulan Sya'ban berlaku perang. Ghazwah lah ni. Ghazwah Bani Al-Mustalaq yang kita mungkin akan sebut sekejap lagi. Dengan Bani Al-Mustalaq. Al-Mustaliq.
Bani Al-Mustaliq. Okey, boleh mula Ustazah? Okey, bab yang ke-34, peperangan dengan Bani Al-Mustaliq Muraisi' pada bulan Sya'ban 6 Hijrah. Pun angkara Bani Al-Mustaliq bukan satu peperangan terbuka, tetapi mereka memberi implikasi tertentu yang membawa kepada kekacauan di negara Islam yang mengkiblatkan keaiban di kalangan kaum munafik. Pula ia berakhir dengan penggunalan undang-undang yang memberi kemuliaan, kehormatan dan kesucian ruh kepada masyarakat Islam. Berita yang mengatakan ketua Bani Al-Mustaliq, Al-Harith bin Dirar, sedang menggerakkan orangnya bersama beberapa kaum Arab lain untuk menyerang Madinah telah sampai ke telinga Nabi SAW. Baginda segera menghantar Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami untuk mengesahkan kebenaran berita itu. Daripada mulut Abi Dirar sendiri yang mengesahkan niatnya hendak berperang. Kemudian dia menghantar seorang perisik untuk memerhati kedudukan Islam, tetapi dia ditawan dan dibunuh. Nabi SAW memanggil orangnya dan memerintahkan mereka membuat persiapan untuk berperang. Sebelum berangkat ke medan perang, baginda mengarahkan Zaid bin Harithah menjalankan urusan di Madinah. Apabila Zah, muka surat apa Zah? Muka surat apa Zah? Sorry. 319. 319. Okey, terima kasih. Okey. Oh Kak Nah. Apabila mendengar kemarahan Islam, orang-orang kafir menjadi gempar dan puak Arab yang bersama mereka melarikan diri. Abu Bakar diamanahkan membawa panji-panji muhajirin, sementara Sa'ad bin Ubadah membawa panji-panji Ansar. Kedua-dua pasukan itu ditempatkan di sebuah perigi bernama Murasi. Pertempuran bermula dengan pasukan memanah dan berpanahan di antara kedua-dua pihak dan diikuti serbuan orang Islam. Pertarungan yang berkesudahan dengan kemenangan di pihak Islam. Setengah mereka terbunuh, manakala wanita dan kanak-kanak orang-orang kafir dijadikan tawanan dan harta rampasan jatuh ke tangan orang Islam. Cuma seorang Islam yang terbunuh disebabkan kesilapan seorang Ansar. Antara tawanan perang ialah Juwairiyah, anak perempuan Haris, ketua orang kafir. Nabi SAW mengahwinkannya dan sebagai pampasan, orang Islam membebaskan seramai 100 orang tawanan yang memeluk Islam dan kesemua mereka dipanggil saudara ipar Nabi. Mengahwinkannya ke mengahwininya? Kalau mengahwinkannya, Nabi kahwinkan dia dengan orang lain. Kalau mengahwininya, Nabi yang kahwin dengan dia kan? Yelah. Dengan Juwairiyah ni memang Nabi kahwin. Mengawininya. Dikahwin Kahwininya. Oh, dia bagi ipar dia ramai. Ramai. Semua dia bagi ipar. Ramai ipar dia 100 orang. Okay. Tapi iman atas dasar agama lah kan? Iyalah. Darah lah. Takkan seramai itu adik-beradik Juwairiyah. Okey, yang pertama, perbuatan khianat kaum munafik sebelum peperangan dengan Bani Al-Mustaliq. Anak Haris. Apa dia? Juwairiyah kan? Anak ketua tu. Anak ketua Bani Mustaliq kan? Betul. Kan anak ketua Bani Mustaliq. Anak ketua, betul. Mana Nabi kahwin dengan dia. Ada hadis yang apa ni Juwairiyah ni. Riwayat daripada Nabi. Bila dia dah kahwin tu dia ada riwayat juga hadis. Lebih lagi asal tentang sembahyang sunat ni. Juwairiyah ni ada cerita lah. Jadi Nabi lah kahwin dengan dia.
Bukan Nabi kawinkan dia dengan orang lain. Okey. Okey. Perbuatan khianat kaum munafik sebelum peperangan dengan Bani Al-Mustaliq. Abdullah bin Ubay ialah seorang munafik yang kejam dan sangat berdendam terhadap Islam dan orang Muslim kerana dia percaya bahawa Nabi SAW telah melucutkan kepimpinannya ke atas puak Aus dan Khazraj, iaitu dua puak yang telah menerima ketuanan Nabi Muhammad SAW. Kebencian Abdullah terselah sebelum dia berpura-pura penganut Islam. Berikutan peristiwa Badar, dia menampilkan dirinya sebagai seorang Islam, tetapi dalam hatinya kekal sebagai musuh Allah, Rasulnya dan semua orang beriman amnya. Sasarannya untuk menyemai sikap perselisihan dalam masyarakat Islam serta mengkhianati perjuangan agama baru. Kejahatannya dapat dilihat di mana-mana, tetapi yang jelas ialah percubaan jahat untuk menimbulkan kekeliruan dan kekacauan di kalangan Islam dalam peperangan Uhud. Kemunafikan, kepalsuan dan sikap dengkinya jelas ketika dia bangun berucap sebelum khutbah Jumaat Rasulullah. Sambil menyindir dia mengatakan, inilah pesuruh Allah yang Allah memuliakan kalian. Justru kalian harus menyokong, taat dan mendengar kata-katanya. Lalu dia duduk selepas itu. Apa khutbah Jumaat Rasulullah ke Rasulullah? Silap ejaan ke apa? Rasulullah. Rasulullah ni apa maksudnya ni? Mana tahu lah. Kat mana tu? Ayat tu. Rasulullah. 4 dari para pertama Dari dari bawah. bawah. Dari bawah 4. Para ke 1, 2, 3. Tak baris. Tak baris dari bawah. Paragraf yang tengah-tengah bukan bawah sekali. Bulan kedua tu 4 tahir. Tak, apa ni Abdullah yang munafik tu, dia menonjolkan sifat munafik dia pada satu ketika sebelum khutbah Jumaat dibaca, dia bangun berdiri, tapi di sini dia kata khutbah Jumaat Rasulullah ataupun salah tulis. Mana tu? Yang dia menyindir tu dengan inilah surah Allah. Ustazah tak nampak ni. Ustazah tak. Paragraf yang mula tu, paragraf tengah-tengah dalam perbuatan. Dengan kedua nombor 4 bawah. Inilah pesuruh Allah. Yang Allah memuliakan. Ayat yang atas khutbah Jumaat Rasulullah. Rasulullah tu memang khutbah Rasulullah. Rasulullah lah tu Rasulullah. Maksudnya Rasulullah. Jumaat Rasulullah. Saya pun ikut baca Rasulullah, sorry. Jangan. Tak puas hati saya balik ayat ni. Kemunafikan, kepalsuan dan sikap dengkinya jelas ketika dia bangun berucap sebelum khutbah Jumaat Rasulullah. Sambil menyindir dia mengatakan, inilah pesuruh Allah yang Allah memuliakan kalian. Justru kalian harus menyokong, taat dan mendengar kata-katanya. Lalu dia duduk selepas itu. Cara yang sama dilakukannya pada hari Jumaat. Saya tak faham pasal apa pasal sindiran ya, Ustazah. Macam mana kata ayat tu sindir, macam betul aja statement dia tu. Betul lah sindir. Alah ni Nabi kau. Kau ikutlah. Lepas tu dia duduk. Dia Sebab hati dia tak baik dah tu. Hati dia memang hati dia terjahat. Macam orang Kedah kata Ustazah camlik. Ya? Camlik. Betul tak Ustazah? Orang kata camlik. Pada ketika ni orang tahu ke dia munafik. Yang tahu Rasulullah je yang tahu dia munafik. Dia ni pada orang lain, pada orang biasa dia orang Islam. Itulah. Yang kan dia yang tahu dia munafik ni Rasulullah je. Tapi dia
ada Rasulullah bagi tahu kepada Seorang. seorang sahabat ke yang Seorang. dia macam macam rahsia lah juga kan. Ya, Sahabat tu tahu yang dia ni Dia munafik memang kan. munafik lah. Dia bangun dipanggil. Ayat tu macam betul lah tapi tak tahu dia kata sindiran. Dia baca yang ayat tu. Mana dia? Ha. Inilah surah Allah tu. Ha. Dia katakan dia ditujukan kepada Rasulullah lah. Inilah Rasulullah. Tapi Sambil betul juga. menyindir. Dia Sindirin mengatakan inilah surah Allah yang Ha. Allah memuliakan kalian. Justru kalian harus sokong, taat dan mendengar kata-katanya. Menyindir pun betul jugalah. Menyindir secara, orang kata secara sopan. Tetapi dalam hati itu mustahil untuk dia ikhlas berkata-kata seperti ini. Sebab dia munafik memang kan. Sebab dia Betul ni lah. memang Betul lah tu. Dia yang sebut memang menyindir lah. mulut dia cakap lain, hati dia lain. Dia yang sebut memang menyindir lah. Maksud saya, orang lain tak tahu dia tu munafik. Bila dia cakap macam tu, seolah-olah dia menyokong Rasulullah tapi Rasulullah tahu dia munafik, memang sindiran lah ni. Dia biasa buat gitu. Yang dia cerita ni dalam perang Uhud. Dia biasa buat lah. Lagi, teruskan. Okey. Cara yang sama dilakukannya pada hari Jumaat berikut perang Uhud. Dia begitu biadab dan menyangka kata-katanya itu tidak menimbulkan sebarang syak tetapi membayangkan dendam kesumat. Lalu setengah jemaah Islam menarik jubahnya dan menyuruhnya diam. Dia segera meninggalkan sambil mengeluarkan kata-kata keji dan sindiran. Seorang Ansor bertembung dengannya di pintu besar masjid, lalu mengarahkannya pergi minta maaf kepada Rasulullah. Tetapi dia menjawab mengatakan tidak perlu. Sepatutnya diingatkan bahawa dialah orang yang membuat perhubungan rahsia dengan Bani Nadir. Satu lagi puak Yahudi dan menggalakkan mereka membuat pakatan dengannya dan berjanji akan membantu mereka. Kesemua ini ialah usahanya yang tidak berhenti-henti dalam satu proses konspirasi dan tipu daya terhadap orang Muslim. Allah yang menyebut tindakan khianat dan niat jahatnya semasa perang Parit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Dan lagi, masa itu ialah masa orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak sehat dan tidak kuat iman dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan perkara yang memperdayakan sahaja. Surah Al-Ahzab ayat 12. Okey, Ustazah nak ulas apa ayat ni? Teruskan. Okey. Seterusnya, ayat itu menceritakan dalam konteks yang sama bahawa orang munafik itu sebenarnya penakut dan putus asa. Dia ialah seorang pembohong dan tidak berpegang janji yang dibuatnya. Pendeknya, rasanya bercanggah dengan ciri-ciri orang beriman sebenarnya. Seterusnya ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahsabunal ahzaba lam yazhabu wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Artinya, mereka menyangka bahawa tentera Al-Ahzab itu belum pergi. Dan kalaulah tentera Al-Ahzab itu datang semula, tentulah mereka suka kalau mereka tinggal jauh di desa-desa bersama orang-orang Arab Badui sambil bertanyakan berita mengenai kamu, dan kalaulah mereka ada bersama-sama kamu pada ketika itu, mereka tidak akan turut berperang melainkan sebentar sahaja. Surah Al-Ahzab ayat 20.
Semua musuh Islam, sama ada Yahudi, munafik dan penyembah berhala menerima hakikat bahawa Islam lebih berkuasa bukan kerana kekayaan dari segi kebendaan, bala tentera yang ramai atau kelengkapan senjata yang banyak, tetapi lebih kepada nilai-nilai mulia, etika murni dan sikap terpuji yang tertanam dalam masyarakat Islam yang dapat menarik siapa sahaja. Musuh-musuh Islam telah sedar dengan kebangkitan sinar Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sentiasa menunjukkan contoh kecemerlangan kepada umat manusia. Selepas perjuangan sia-sia mereka terhadap agama baru, musuh-musuh Islam menginsafi bahawa melenyapkan Islam adalah tidak mungkin. Justru mereka mencari muslihat lain. Mereka sememangnya terkenal sebagai penyebar khabar angin. Mereka membuat keputusan untuk melancarkan kempen propaganda seluas mungkin dengan niat memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah satu kaedah paling sensitif dalam kehidupan masyarakat Arab, iaitu dari segi etika dan tradisi. Selepas perang bersekutu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengahwini Zainab binti Jahsy selepas perceraiannya dengan Zaid bin Harithah, anak angkat baginda. Kesempatan ini disambar oleh mereka dan mula menghebah daripada mulut ke mulut ke seluruh tanah Arab bahawa perkahwinan dengan janda anak angkat adalah dilarang. Mereka menuduh bahawa perkahwinan itu dianggap satu dosa yang amat hina. Mereka juga menyebar fitnah bahawa Zainab merupakan isteri kelima, padahal dalam Al-Quran termaktub paling maksima ialah 4 orang isteri. Lantaran itu, kesahihan perkahwinan itu diragui menurut pendapat mereka. Ada nak ulas? Itulah apa ni tentang apa ni Rasulullah kahwin dengan Zainab bin Jahsh kan. Zainab bin Jahsh selepas Zainab binti Jahsh ni berkahwin dengan Zaid bin Harithah, anak angkat dia kan. Jadi tujuan daripada apa yang berlaku tu kehendak Allah jugalah. Itu untuk menyatakan bahawasanya boleh. Sebab Zaid bin Harithah tu bukan anak Nabi, bukan anak Nabi sebenar, anak angkat je. Jadi bolehlah maknanya bapa tu kahwin dengan isteri anak angkat dia, bukan anak sebenar dia. Jadi nak menghapuskan hukum itulah, hukum yang ada pada zaman tu yang mengatakan tak boleh bapa angkat tu kahwin dengan apa ni isteri anak angkat. Jadi itu satu yang memang disebut di dalam Al-Quran. Sebut nama Zaid pun, nama Zaid pun ada disebut di dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun tu kan ada dalam Quran. Falamma qada Zaidun. Tu lepas tu ayat tu. Lepas tu satu lagi apa? Ni yang dianggap sebagai isteri kelima ni. Adalah mereka menuduh bahawa perkahwinan itu dianggap satu dosa yang amat hina. Itulah yang kahwin dengan anak isteri anak angkat tu. Mereka juga menyebar fitnah satu lagi. Zainab ni merupakan isteri kelima. Padahal dalam Al-Quran termaktub paling maksima ialah 4 orang isteri. Lantaran itu kesahihan perkahwinan itu diragui menurut pendapat mereka. Itu pendapat mereka lah. Okey. Khabar angin dan gosip ini memberi kesan negatif kepada orang Islam yang lemah jiwanya, sehinggalah ayat-ayat mengenainya diturunkan bagi menolak tuduhan liar ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta mengenepikan rencana dan kaedah jelik mereka. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Artinya, wahai Nabi, tetaplah bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau patuhi kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Ahzab ayat pertama. Yang kedua, peranan khianat dimainkan dalam peperangan Bani Mustaliq. Semasa peperangan ini, orang-orang munafik hampir berjaya menimbulkan semacam perselisihan sesama Islam. Di samping fitnah liar dan keji dilemparkan terhadap Nabi SAW. Pendeknya, perbuatan itu tersirat dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum. Artinya, kalaulah mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambah kamu melainkan kerosakan, dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu dengan tujuan hendak menimbulkan fitnah kekacauan dalam kalangan kamu. Surah At-Taubah ayat 47. Ustaz, nak tanya sikit lah. Oleh kerana fitnah-fitnah yang disebarkan, apa tindakan Rasulullah sebenarnya nak bagi? Kerana dia kata dah ada kesan negatif pada orang-orang Islam, pada orang Madinah, orang Ansar semua kan. Mesti apa Rasulullah buat? Adakah dia cerita wahyu Allah Ta'ala? Fitnah ni, contohnya dalam ni fitnah tu ialah fitnah yang akan berlaku tu, iaitu fitnah isteri dia kan, yang tertinggal dalam masa dia berjalan bersama dengan kumpulan Rasulullah pergi berperang ni kan. Mana dia ketinggalan sebab dia kalung dia jatuh, kemudian dia turun cari tahu angkatan tu berjalan tanpa mereka tu mengetahui bahawasanya Aisyah tak naik lagi ke atas dia punya unta tu. Jadi timbul fitnah tu, itulah fitnah yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay ni. Di antaranya fitnah ni lah, peristiwa fitnah hadisul ifki yang berlaku. Yang dikatakan, yang menuduh bahawa Aisyah ini sikap ni lah, curang lah dengan Safwan kan nama lelaki tu. Padahal lelaki tu dia Tugas tinggal ke menjaga. belakang, dia menjalankan tugas dia lah. Betul, dia ternampak Aisyah. Jadi dia pun suruhlah Aisyah naik dia punya ni unta kan. Jadi dia jalan di bawah, Aisyah duduk di atas lah. Tapi bila orang nampak sampai di sana, sampai di tempat yang ramai tu, lepas nampak sampai menimbulkan fitnah lah. Jadi Rasulullah pun maknanya bukan dia macam percaya terus fitnah tu, maka dia pun menunggu wahyu daripada Allah. Menunggu wahyu, dan ada juga dikatakan Jibril ada memberitahu pada Rasulullah tentang perkara tu. Jadi dia tunggu je lah wahyu daripada Allah supaya fitnah itu maknanya dapat dibersihkan lah isteri dia tu daripada fitnah tu. Sampai dekat sebulan kan Ustazah? Tak bercakap. Lama lah juga. Sampai yang kes Abu Nasadina Abu Bakar, dia duk bagi setiap bulan bagi kat saudara dia kata bagi dia sumpah kan. Dia sumpah tak nak bagi kan. Tak nak bagi dah. Tapi Ustazah katalah yang ini kan, masa sampai akhir hayat Nabi ada berapa isteri ya Ustazah? Nak tanya tu lah apa benda dia. Tapi mungkin khas untuk Nabi saja benda untuk dia lah, berlaku. khas untuk dia saja kan. 13 orang masa dia kot.
13 orang. Itulah maksudnya. Dia ada khilaf lah, ada kata 13, ada kata 11. Ada 9. Dia kata 9 pada tak. Tapi kalau kita, sebab hamba yang seorang tu tak masuk kan. Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah. Tapi yang jelasnya waktu tu sampai Sayyidatina Aisyah balik rumah mak dia kan, balik rumah Abu Bakar. Yang sebulan tu. Yang tu. Oh, yang masih kita fitnah tu lah. Yang masa Zainab tadi Ustazah, dia macam mana Nabi nak sangkal orang kata dia yang kelima, padahal dalam Quran kata 4 saja. Tak ceritalah macam mana cara Nabi menyangkal semua fitnah tu supaya nak dapat kepercayaan balik daripada orang-orang Islam lah. Adalah cerita macam mana yang pasal Zainab ni. Orang kata kemungkinan masa yang kata 5 tu, sebelum tu dah turun ayat Quran, menghadkan 4 je. Menghadkan 4 je. Tiba-tiba bila ni orang kata 5, itulah mana Quran dah menghadkan 4 je masa tu. Ada dah. Tak ada dah. Tiba-tiba orang kata 5, maknanya bukan, mana 4 saja, setakat 4 je. Kalau dah Al-Quran turunlah, makna menegah daripada lebih daripada 4 tu. Sebab Nabi kahwin sebelum ayat tu turun kan? Jadi itu adalah bincangan di kalangan ulama tu tentang, kita kena halusi lagi lah. Kalau nak ni tentang yang mengatakan dia kahwin 5 tu, mana ada perbahasan lah di kalangan ulama. Macam mana? Tapi selepas tu barulah turun surah Al-Ahzab ayat yang pertama tu kan, ya ayuhan nabi taqillah wa la tuti'il kafirin tu kan. Timbul keraguan fitnah pasal Nabi kahwin tu 5. Kalau takkan Allah turunkan, dia kata janganlah tetaplah bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau padai kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui. Allah maksudnya tiada sebarang tindakan lah, sebab Allah kata teruskan. Tak ada sangkal lah. Tak payah cerai. Sendiri yang menyangkal. Mana ikut je lah apa kehendak Allah. Jangan dengar cakap orang kafir, cakap orang munafik. Ana rasa Ustaz Badli Shah pernah try bagi dia punya penjelasan, tapi Ana tak apa ingat. Ustaz Badli Shah kan dia banyak fakta kan. Mana yang 5 kahwin 5 ni? Yang kahwin isteri kenapa yang tu. Kahwin lebih. Kahwin lebih. Maknanya kan tadi kita kata kalau sampai waktu Rasulullah meninggal, bila Rasulullah meninggal semua Quran dah turun penuh. Dah habis, dah komplit kan. Tapi dia masih ada isteri 9. Ya ke ada isteri 9, kan ada yang meninggal. Tak, yang tua-tua tu. Ummu Salamah. Ummu Salamah yalah. Saya ada salah silah Ustazah, ada 12. Lepas tu dia ada cerita lah dalam salah silah ni, isteri-isteri Nabi ni. Dia ada cakap kenapa kahwin, dah bercerai ke tak ke. Ada. Tapi itulah kalau nak isteri panjang sangat ni. Kalau boleh ni lah. Dia ada kat sini, dia kata okey selepas Khadijah memang baru Nabi kahwin dengan yang lain. Maknanya semasa Khadijah belum wafat, Nabi memang satu je isteri dia. Isteri kedua dia Saudah, lepas tu dia kata kat sini dia meminang Saudah selepas kewafatan Khadijah. Untuk menjaga anak-anaknya. Kenapa? Sebab perkahwinan. Isteri kedua Saudah. Lepas tu dia kata isteri ketiga Aisyah. Aisyah ni dia kata sini sebab perkahwinan merapatkan hubungan baik dia dengan Saidina Abu Bakar. Aisyah anak Saidina Abu Bakar kan. Lepas tu isteri keempat Hafsah binti Umar. Sebab perkahwinannya pun merapatkan hubungan baik dengan bapanya. Okey, sahabat. Umar bin Khattab. Lepas tu pernah dicerai, maknanya Hafsah ni pernah dicerai oleh Rasulullah. Betul.
Abu Bakar. Lepas tu Jibril datang minta dia dirujuk. Itu ada. Tapi dia tak cerita pula sama, sebab kita tengok kat sini tahun lain tu saja. Tahun bila dia kahwin dengan orang tahun ni. Jadi mungkin cuma dia tak cerita orang ni dia cerai ke tak. Itu je. Nabi tak cerai, dia tak cerai isteri dia tak ada yang cerai kan? Ada. Ada rasanya ada seorang dia yang ni. Zainab bin Jahsh Zainab tak jumpa dalam tu. Tapi Allah suruh ambil balik kan? Hafsah cerai, abang suruh ambil balik. Saya ada lagi satu. Kejap. Zainab bin Jahsh. Dia cerai yang tu kerana mulut dia jahat ke? Daripada Hafsah. Kita pasal madu tu. Pasal madu tu. Pasal madu tu. Dia menyampaikan. Masuk rahsia kan dia sampai. Tapi dia tak cerai. Dia tak cerai kan? Cik Pah dekat senarai tu dia tulis tak nak bila isteri-isteri dia meninggal? Okey ya, nanti saya baca satu-satu. Banyak sebab dia kata ada. Okey, yang Khadijah wafat tahun 3 sebelum hijrah di Makkah. Yang kedua, wafat Syawal akhir pemerintahan Khalifah Umar di Madinah, maknanya Saudah ni tadi yang kedua. Yang ketiga, Aisyah wafat Ramadan tahun ke-58 hijrah di Madinah. Okey, yang keempat tadi Hafsah Hafsah dia tak tulis wafat bila. Yang kelima dia ada tulis wafat. Yang kelima Zainab binti Kuzaimah wafat Rabiul akhir tahun keempat hijrah. Maknanya ada yang dah meninggal baru dikahwin. Mungkin mana dia tak ada 12 tu tak ada sekali satu waktu Tak ada sekali. Yang kita tengok kat sini kan. Lepas tu yang macam isteri ke-6 Ummu Salamah wafat Syawal tahun ke-60 hijrah di Madinah. Okey. Lepas tu yang ketujuh Zainab binti Jalsi. Jadi wafat tahun ke-20 hijrah di Madinah juga. Maknanya memang ada yang dah wafat, ada yang baru kahwin macam tu lah. Nabi wafat tahun berapa? Nabi wafat? 10 kan? Nabi wafat 10 hijrah. 12 Rabiul Awal ke tahun ke-11 hijrah. 11 hijrah. 632 Masihi di Madinah. Wafat Nabi. Jadi kita tengok yang isteri-isteri dia tu yang ada tu berapa orang yang meninggal selepas dia lah ataupun sebelum dia, amat selepas dia. Itu yang tahu itu ada berapa. Dia meninggal tahun ke-11 hijrah kan. Jadi kalau tahun macam tadi 20 kahwin bila lah. Adalah. Tarikh kahwin ni boleh. Isteri kedua kahwin. Isteri kedua tempoh berkahwin dia tak cakap berapa, 14 tahun je. Mungkin kalau wafat okeylah, betul lah. Isteri kedua dia kahwin 14 tahun, lepas tu wafat masa pemerintahan Khalifah Umar. Maknanya dia tak ada isteri kedua dah masa Saudah tu 14 tahun selepas. Dia kahwin 14 tahun. Nabi kan wafat awal daripada Sayyidina Umar. Maknanya isteri dia masih jadi isteri waktu tu. Jadi kita nak tengok itu je, nak tahu dia berapa dalam satu-satu masanya dia ada lebih pada 4. Dalam satu-satu masa dia ada lebih. Tapi kita di sini tempoh kahwin dia 14 tahun je lah Kak Wiza. Apa dia? Maknanya dia macam mana dah? 14 tahun dia kahwin umur 53. Siapa? Dengan Aisyah umur 53. Rasulullah kahwin dengan Aisyah bila umur 53 kan? So kalau 14 tahun ini dah Saudah. Saudah lahir tahun ke-68 sebelum hijrah di Makkah. Maknanya tahun 68 sebelum hijrah. Kalau ikut Nabi kahwin dengan Sayyidina Aisyah, dia wafat 9 tahun je dia kahwin. Sebab dia 18, umur Siti Aisyah, dia kahwin lebih kurang 9 kan. Lebih kurang 9 tahun je lah. Tapi maknanya Aisyah ni bukan isteri ketiga lah kalau gitu nak, kalau 9 tahun je. Kalau ikut Aisyah isteri ketiga, pertama Khadijah, kedua Saudah. Tapi kalau kata 9 tahun,
Jangan fikir jangka masa. Ketiga Aisyah, keempat Hafsah, kelima Zainab, keenam Ummu Salamah, ketujuh Zainab, ke-8 Juwairiyah, ke-9 Habibah Ummu Habibah, ke-10 Safiyah binti Huyai, ke-11 Maimunah binti Harith, ke-12 Jamilah. Jamilah ni adalah termasuk dalam tawanan. Jamilah tu ada pula nama dalam sini. Ke-13 Jariyah. Jariyah ni yang 13. Sini Jariyah, Mariah ada. Yang hamba tu kan, yang bagi dia apa ni? Raja apa? Raja Syafiyah. Maria Al-Khibtibiyah tu yang dia dapat Maria Al-Khibtibiyah yang ada Ibrahim. Isi ke-12 kalau kat sini. Sini tak ada sebut sampai 13 lah, 12 saja. Cuma saya yang ni 13. Saya cuma punya kalau dia nak tahun ke-11, maknanya dia kahwin dengan Aisyah kalau 3 anak. Tak, maknanya dalam dia buat kesimpulan memang dalam satu masa Rasulullah ada lebih daripada 4 isteri dan hanya dibenarkan kepada Rasulullah. Dan kebanyakan isterinya dia kahwin pada 7 Hijrah je ada 3 orang. Betul. 7 Hijrah saja ada 3 orang. Maimunah, Safiyah, Ummu Habibah, dan 6 Hijrah Juwairiyah, 4 Hijrah. Maknanya kan dalam satu masa. Lepas tu dia ada tulis sini mengatakan bahawa hanya dibenarkan pada Rasulullah dan sebab-sebab dia. Sebab kenapa dia kahwin dia ni kan, bukan sebab nafsu seks semata. Mana memang dia kahwin semua dengan orang tua-tua. Betul. Ummu Habibah lagi tua. Ada Ummu Salamah lagi tua. Ummu Salamah yang tua. Ummu Salamah lagi. Dia Ada Abu Salamah lagi. Ummu Salamah lagi tua. Ummu Salamah lagi tua. Dia membantu ibu tunggal. Ummu Salamah dia kata sini ibu tunggal, tujuan Nabi kahwin sebab perkahwinan memecah tembok permusuhan dengan kabilah Bani Maksum. Bani Asad. Dan memadamkan kebencian mereka. Itu sebab dia kahwin dengan Ummu Salamah. Yang Ummu Habibah ni sebab perkahwinan memperbaiki hubungan dengan Abu Sufyan. Ummu Habibah binti Ramlah binti Abu Sufyan. Adakah Ummu Habibah ni anak cucu Abu Sufyan ke? Taza? Tak tahu pula. Dia ada. Saya pun tak tahu. Saya tengok. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, anak kepada Abu Sufyan. Binti Abu Sufyan. Ummu Habibah binti Ramlah binti Abu Sufyan. Mungkin anak Abu Sufyan pasal dia dah tua tu kan. Betul. Tak mungkin mungkin datuk kot. Macam ni lah kot kalau kita nak pastikan kita cari buku lah. Dia Cari buku. Habibah tu binti Ramlah, dia bukan binti lelaki. Buku khas mengenai isteri Rasulullah. Dan di samping itu kita boleh tahulah bagaimana sikap setiap isteri Rasulullah tu kita boleh baca dan kita boleh buat tauladan lah. Di samping tu kita tahulah makna tarikh dia kahwin ke, berapa lama dia kahwin ke, dia meninggal bila ke apa kan. Jadi kena carilah buku yang khas lah untuk membincangkan kita. Kalau tengok kat sini kalau saya macam dia dengan Zainab pun tempoh perkahwinan dia 6 tahun. Tak apalah. Tapi sebenarnya poin inilah orang kafir yang guna untuk ni kan, untuk mempelecehkan Rasulullah kan, orang kafir lah. Yalah. Tadi Fat kata tadi apa yang tahun ke-7 yang dia kahwin tu siapa? Dia ada 3 orang kahwin. Tak apalah Kak Fah, nanti kita buat ni sendiri. Kat sini dia ada tulis 6 tahun kahwin je, ada yang di sini lengkap. Dia ada tulis berapa tahun dia kahwin. Maknanya yang ni dia beritahu tarikh bukan tahun dia kahwin, tahun ke-7. Ada tahun 7 tu nak. Okey, ini lengkap jugalah yang ni. Betul juga. Okeylah kita start balik sekarang tak habis no? Tak apa. Ustazah, tapi betul lah Ustazah kata kalau ada betul proper buku because lagi satu kan ke giliran macam mana ini kira-kira kan untuk
apa ni, kalau nak mengikut sunnah Rasulullah kan. Kan. Kita boleh. Kena tengok betul lah. Tapi ada juga Keadilan yang dia. a few yang tua-tua tu kan yang beri giliran pada Aisyah. Bagi- Bila Rasulullah bagi ada bagi giliran kan, Masya Kita Allah. lah. Dia orang cuma nak jadi isteri, nak jadi umum mukminin dalam syurga je. Lepas tu dia orang sanggup tu. Syarat pula lepas Rasulullah meninggal, mereka tak boleh kahwin dah dengan orang lain. Betul. Memang. Tapi hak lain tu tua meninggal dulu kot daripada Rasulullah. Itulah. Itulah kalau Fat boleh carilah buku lengkap dah, kita boleh baca Okay, sama-sama kan. InsyaAllah. Isteri-isteri Rasulullah kan jana ada. Okay. Okey, terus kalau dua tiga muka lagi je nak habis tajuk lain. Saya nak terus baca ni. Peristiwa mana sekarang? Peristiwa fitnah kan? Belum. Yang baru habis At-Taubah ayat 47 tadi. Kita sambunglah sikit ke tak nak? Sambung. Okay, sambunglah sikit. Asal pun lambat sikit boleh sambung. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Satu perkelahian meletus di antara orang Muhajirin dan Ansar hasil dari rancangan jahat yang diatur oleh orang-orang munafik. Nabi SAW memarahi mereka serta menganggap perbuatan khianat itu sebagai samparan kepada amalan zaman jahiliyah. Orang munafik dengan ketuanya Abdullah bin Ubay begitu berang dengan cabaran orang Islam terhadap rancangan berunsur permusuhan dan muslihat mereka. Lalu berkata bahawa dengan cara terhormat akan menyingkirkan si bakhil keluar dari Madinah dan menambah mereka iaitu orang Islam amat ramai dan berkongsi tanah milik kita. Kalau anda menggemukkan anjing, maka ia akan makan kamu. Apabila kata-kata itu dilafazkan kepada Nabi SAW, Umar, sahabat yang gagah, meminta izin untuk membunuh Ibnu Ubay. Nabi SAW menolak syur itu atas alasan tidak mahu seorang Nabi SAW dituduh sebagai pembunuh. Sebaliknya, baginya dengan tidak disangka-sangka telah menyuruh Umar mengumumkan keberangkatannya bersama orang-orang keluar selama 2 hari walaupun cuaca sangat panas. Dalam perjalanan mereka berhenti dan tertidur sebagai satu cubaan bijak untuk mengalih perhatian pengikutnya daripada peristiwa sebelum itu. Anak lelaki Abdullah terdengar perbuatan keji bapanya dan ketua rumpungan mereka tiba ke Madinah. Dia menghunus pedang dan menghalang bapanya memasuki kota selagi bapanya belum mengaku dan mengisytiharkan dirinya juga seorang warga Madinah yang paling bakhil. Sementara Nabi SAW seorang yang paling terhormat. Kini cakap besarnya berkisar dalam kepala Abdullah. Selain itu, anaknya bersedia untuk membunuh bapanya sekiranya Nabi SAW mahu dia buat demikian. Maksudnya anaknya Muslim lah ya? Anak dia. Yang ketiga, peristiwa fitnah. Satu peristiwa menyayat hati telah berlaku ketika Nabi SAW pulang dari ekspedisi menentang Bani Mustaliq. Tentera Islam terpaksa berhenti bermalam di satu tempat yang tidak jauh dari Madinah. Dalam ekspedisi itu, Nabi SAW ditemani oleh isterinya Aisyah radhiyallahu anha, seorang yang mulia lagi berbakat. Ditakdirkan Aisyah terpaksa keluar tidak jauh dari khemah kerana buang air. Apabila kembali ke khemah, dia mendapati bahawa kalungnya telah terjatuh. Kalung itu tidaklah begitu bernilai, tetapi ia dipinjam daripada seorang kawannya. Lantaran Aisyah keluar semula untuk mencari barang itu.
Sekembalinya, dia terasa sedih dan malu kerana askar telah membawa pulang unta tunggangannya. Mereka menyangkakan dia berada di dalam tandu kerana Aisyah seorang berbadan kecil dan amat ringan. Dia merasa serba salah lalu menangis sehingga tertidur. Safwan bin Mu'attal. Mu'attal. Okay, Mu'attal. 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 Min ain talam. Safwan bin Mu'attal, seorang muhajirin yang datang dari belakang dan mengenali beliau kerana pernah melihatnya sebelum ayat mengenai Burdah diturunkan. Lalu membawanya pulang ke Madinah tanpa berkata sepatah perkataan pun. Dan dia sendiri berjalan di belakang haiwan itu. Orang munafik Madinah diketuai Abdullah bin Ubay menjadikan ia satu isu dan menyebarnya sebagai satu skandal jahat terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan malangnya. Setengah orang Islam juga turut terlibat dalam hal itu. Setibanya di Madinah, Nabi SAW mengadakan majlis nasihat bersama para sahabat dan mereka melahirkan berbagai pandangan dari cerai kepada tahanan. Peristiwa itu hampir menimbulkan pergaduhan di antara dua pihak iaitu Aus dan Khazraj. Tetapi Nabi SAW masuk campur mententeramkan kedua-dua pihak pada masa itu. Aisyah radhiyallahu anha tanpa menyedari khabar angin yang tersebar luas jatuh sakit dan terbaring di katil selama sebulan. Apabila sembuh, dia terdengar kisah fitnah dan meminta izin untuk keluar menemui ibu bapanya bagi mendapat berita sahih. Beliau menangis terisak-isak apabila mendengar fitnah yang tersebar luas itu dan dia tinggal di situ selama 2 hari. Beliau amat tertekan dan sukar untuk tidur malam serta menangis tanpa henti-henti sehingga terasa seolah-olah hatinya akan terbelah keluar. Nabi SAW menziarahinya dalam situasi demikian dan setelah menyatakan keadaan sebenar kepada keesaan Allah, lalu baginda memberitahunya, sekiranya anda benar akan membebaskan, kalau tidak hendaklah anda memohon ampun daripada Allah. Beliau berhenti menangis dan meminta ibu bapanya bercakap bagi pihaknya. Tetapi mereka tidak berkata apa-apa. Lantaran itu, saya sendiri berkata, patutkah saya mengatakan bahawa saya tidak bersalah? Dan Allah mengetahui bahawa saya berada di pihak benar. Tuan hamba mungkin tidak percaya. Dan sekiranya saya mengaku sesuatu yang Allah tahu, saya benar. Adakah tuan hamba percaya? Justru tiada apa yang hendak dikatakan melainkan kata-kata bapa kita Nabi Yusuf. Fasabrun jamil. Sorry. Fasabrun jamil. Wallahu musta'an. Artinya, kalau demikian, katakanlah aku dengan sebaik-baiknya, Allah jualah yang pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Surah Yusuf ayat yang ke-18. Kemudian berita beredar lalu merebahkan badannya berehat. Pada ketika keputusan muktamad dibuat, turunlah ayat yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha daripada sebarang kecaman dan fitnah yang dilemparkan kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha sudah tentu bergembira dan memuji Allah. Firman Allah yang Billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan di kalangan kamu. Surah An-Nur ayat yang 11. Watak utama yang terlibat dalam fitnah ini ialah Mistah bin Atata, Hasan bin Thabit dan Hamnah bin Jahsh. Mereka telah dikenakan rotan sebanyak 80 kali. Sementara orang yang berperanan penting dalam peristiwa ini ialah Abdullah bin Ubay
Dia tidak dikenakan hukuman rotan kerana hukuman berat ke atasnya menunggu di akhirat kelak. Dan dia tidak layak. Atau untuk kepentingan awam, dia tidak pula terbunuh sebelum ini. Bagaimanapun, dia menjadi sasaran kecaman dan penghinaan di kalangan orangnya selepas niat sebenarnya terbongkar. Hampir sebulan kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Al-Khattab berbincang mengenai Abdullah bin Ubay. Sabda baginda, tidakkah engkau nampak wahai Umar, sekiranya aku setuju dia dibunuh, maka ramai tokoh-tokoh kenamaan akan naik berang dan berlawan bagi pihaknya. Sebaliknya sekarang, kalau aku menyuruh mereka membunuhnya, mereka keluar melakukan dengan rela hati. Jawab Umar, aku bersumpah dengan nama Allah bahawa keputusan Nabi lebih tepat daripada aku. Wallahu a'lamu bissawab. Ilaihil marji'u wal ma'ad. Itulah apa yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Sepanjang tahun itulah berlaku Sariyah, itu operasi yang tidak dihadir bersama oleh Rasulullah, dan juga Ghazwah berlaku sepanjang tahun itu daripada bulan Muharram sampailah ke Zulqa'dah, Zulhijjah. Berlaku 13 Sariyah dan 2 Ghazwah. Boleh kita buat kesimpulan daripada apa yang kita baca tadi. Kemudian lepas ni itu mengenai apa? Mengenai Hudaybiyah, no? Berlaku perjanjian Hudaybiyah. Pas ni masih lagi dalam tahun ke-6 tahun ke-6 Hijrah, itu dalam bulan Zulhijjah. Peristiwa penting yang berlaku dalam tahun ke-6 ni akan berlaku perjanjian Hudaybiyah, itu pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Baca lagi ya? Baca lagi. 4:25 dah Ustazah. Oh, okey. Baca Lagi? Kita bantu setakat ni lah. Lagi nak masak, mereka nak buka puasa lagi kan. Dekat muka surat 326. 326. 25. Last minggu depan. Minggu depan 12 bulan dah. Ustazah saja terfikirlah. Ya. Macam cerita fitnah Aisyah tu kan. Macam Nabi pun tak check bini dia dah balik belum. Maknanya dalam fikiran Nabi tu mission dia lebih besar. Dia bukan isteri bahagian tu mana kecil ya, kalau kita hak tu apa yang besar sekali lah. Dia punya mission tu luar besar, banyak lebih kepada ummah kan. Lepas tu perjalanan lepas tu dia ada orang khas yang untuk mengawal di belakang kan. Lagi satu dulu kalau kita katalah ala nak raja-raja lah, kalau isteri dia mesti ada yang seorang ikut gitulah. Dia seorang pergi nak tengok tentu nak jadi macam tu, patutnya ada seorang kan. Nak buat cerita masukkan dalam Al-Quran.
Ya betul. Nak turunkan ayat jadi asbab. Asbabun Sabab. nuzul. Rasulullah tak tengok ke bini dia balik. Itu kita punya marhai ni, golongan marhai. Iman yang ciput ni. Kita ada fikir yang rendah-rendah saja. Itulah Nabi sedang menghadapi sesuatu yang besar. Itulah. Tak, mungkin dia nak cerita macam mana Nabi menangani fitnah terhadap isteri kesayangan dia kan. Nak jadikan tu lah, nak jadi iktibar, nak masuk dalam Quran cerita kan. Dia masih ke menunggu arahan daripada Allah kan. Maksudnya dia tak melenting berdepan walaupun berlaku keadaan sampai ada yang mendesak untuk menceraikannya kan. Dia masih berpegang kepada tunggu arahan daripada Allah. Bila nak cerai dia sayangan bukan senang. Rasulullah boleh je cakap, dia kata jangan campur, ini rumah tangga aku. Ikut sekarang ni version lah. Yalah. Betapa cantiknya akhlak Rasulullah tu, maknanya kita jauh lagi lah tu. Jangan campur, ini Jauh urusan. lagi lah, Masya Allah. Dia berdiam diri saja kan, Masya Allah. Dia pun tak percaya lah kalau Aisyah buat macam tu kan. Sebab yang pembawa dia tu, apa namanya tu, yang laki-laki yang Safwan Al-Mu'attal. dia ceritakan sendiri, dah ceritakan kepada Nabi peristiwa sebenar. Dan dia sendiri duduk kat belakang, dah tak pandang pun Aisyah semua kan. Cuma dia sebelum dia sampai ke rumah Rasulullah itu sahaja, dia kan mesti melalui pandangan orang kan. Kena bin Ubay ada. Tapi dia bersedih juga sebenarnya kan Rasulullah. Sebelum ayat tu turun. Dia bersedih juga, dia diam. Apa kejadian sebenarnya kan. Orang bercerita. Sedangkan fitnah bersebar luas. Macam mana kita menanggani fitnah yang tersebar luas dengan cuma seorang sahaja yang bercakap pasal kebenaran. Lebih baik kita minta daripada Allah. Tu bagi saya lah. Situasi ni Ustazah, fitnah ni dia lebih kepada indoktrin fikiran. Benda tu kadang-kadang satu-satu ayat tu kan, dia akan berulang bagi orang percaya. Indoktrinate pemikiran kita. Situasi sekarang macam ni lah. Kita tahu benda tu tak betul. Yalah, zaman kita ni viral. Dia viralkan orang percaya lah. Fakta tu tak betul. Tapi dia kan sebar. Walaupun kata, kalau berita kata tu tak betul, dia dah sebar banyak kan. Mula dia ulang tu yang jadi sampai jadi benar. Sampai orang kata benda tu betul. Macam salji di Mekah tu lah kan. Itulah kan, itu satu salji Mekah tu kan. Jadi betul ke tak? Tak betul. Dia jauh lah, jauh dekat Tabuk. Tabuk memang jauh berapa ratus kilometer. Gambaran kan. Dia depan Kaabah tu dia petunjuk turun tu, Masya Allah. Real betul lah. Boleh edit kan semua? Boleh edit lah ke. Lepas tu bila diviralkan semua, Allah, ustaz-ustaz pun ada juga yang terperdaya. Kalau dengan Kaabah, dengan Mekah, dia orang sanggup buat fitnah macam tu, seolah-olah ini kan lagi manusia kan, betul lah. Fitnah dahsyat lah. Manusia apa tu? Manusia apa? Jadi orang ambillah iktibar ya. Pengikut Abdullah bin Ubay. Dia punya peninggalan dia ramai. Ubay bin Salul. Bin Salul disebut mak sekali. Ubay bin Salul. Aduh. Okay, Ustazah nak baca doa ke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farjudhu ilayna 'inda hajatina ilayk wa
ولا تنسنا يا رب العالمين. Baca Asmaul Husna, Ya Raqib, Ya Raqib, Ya Raqib, wahai zat yang maha mengawasi. Allah, wahai zat yang maha mengawasi. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Raqib, Allahumma ya Raqib, Allahumma ya Raqib. Ihdina fi man hadaita waj'alna fi man la yazalu waqifan baina yadayk wahrusna bi'ainika allati la tanam waknufna bikanafika alladhi la yuram. Allahumma ya Hafiz, ya Alim, ya Basir, ya Raqib, nas'aluka an tahfazana wa tahrusana min kaidil kaidin wa hasadil hasidin ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahilah kami petunjuk bagaimana mereka yang telah Engkau anugerahkan petunjuk. Jadikanlah kami sentiasa berada di hadirat-Mu dan peliharalah kami dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Lindungilah kami dengan perlindungan-Mu yang tidak tersentuh. Ya Allah yang maha memelihara, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mengawasi. Kami mohon agar Engkau memelihara dan menjaga kami dari tipu daya para penipu, iri, dengki para pendengki. Wahai Tuhan yang maha penyayang dari seluruh yang penyayang. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Sami', Ya Basir, Ya Qarib, Ya Mujib. Hull bainana baina fitnatid dunya wa zulmal ibad wa su'al khuluq. Waghfir lana dhunubana waqdi 'anna tabi'atina wakshif 'anna su'a ونجنا من الغم واجعل لنا من مخرج منه مخرج. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha dekat, yang maha memperkenankan, jadikanlah penghalang antara kami dengan cubaan dunia, penginayaan makhluk dan keburukan akhlak. Ampunilah dosa kami, lunaskanlah, penuhkanlah tanggungjawab kami, hindarkanlah kami dari segala keburukan. Selamatkanlah kami daripada semua keresahan. Ya Allah, selamatkanlah kami dari semua keresahan dan anugerahkanlah kepada kami jalan keluar dari segala kesukaran. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.